Salam bahagia dan salam sejahtera saudara kepada rakan-rakan dan juga para pendengar yang saya hormati sekalian. Ya saudara, dari Aras 13 bilik ataupun kamar nombor 11 Hotel Crystal Crown, Jalan Utara, Petaling Jaya, Selangor Darul Ihsan. Ini dirangkumkanlah sinopsis untuk sepanjang hari Sabtu 26 hari bulan Disember 2020 tahun Masihi. Untuk pengetahuan anda, 25 hari bulan Disember 2020 hari Jumaat telah pun berlangsung taklimat Mesyuarat Agung Dwi Tahunan SBM ataupun Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia edisi 13 Palang 2020. Ya saudara, di Mesyuarat Agung Dwi Tahunan SBM ataupun Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia edisi 13 Palang 2020 yang telah ditangguh dan tertangguh sebanyak 3 kali akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan diperketat bersyarat ataupun pergerakan biasa yang telah diarahkan oleh Kerajaan Persekutuan. Makanya saudara, pihak Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia terpaksalah mematuhi segala prosedur dan juga segala operasian, dan akhirnya Mesyuarat Agung Dwi Tahunan SBM ini dapat diadakan. Dan hari ini merupakan hari yang kedua, yang mana hari kedua ini saudara, iaitu 26 hari bulan Disember 2020, telah pun berlangsung majlis pembukaan dan juga majlis perasmian yang telah pun disempurnakan oleh Tuan Haji Muhammad Nazari bin Haji Osman, Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia SBM ke-6. Baik. Dalam ucapan beliau itu ada juga dinyatakan mengenai beberapa kejadian yang tidak diingini, dan juga di samping itu juga anugerah perkhidmatan cemerlang untuk tahun 2019 untuk 2 staf ataupun 2 penjawat SBM telah pun dimenangi oleh Cik Syahrimah binti Abdul Malik, Pegawai Eksekutif Keuangan SBM di Ibu Pejabat, dan juga Puan Nur Syazwani binti Yusof dari SBM Cawangan Melaka. Kriteria pemilihan ini dibuat berdasarkan kepada markah tertinggi dan juga prestasi kerja yang dinilai oleh pengerusi cawangan tersebut. Itu antara kriteria lah. Di samping itu juga ada juga penilaian-penilaian yang lain dari Ibu Pejabat SBM. Di samping itu juga berlaku dan berlangsungnya pembentangan laporan dan juga pengesahan minit mesyuarat yang telah pun dicadang serta disokong dan diluluskan atas sokongan dan juga cadangan daripada ahli mesyuarat. Berlaku juga saudara mengenai usul yang dibawa oleh Puan Wong Swee Fun dari SBM Cawangan Sabah yang baru dinaikkan tarafnya dari kawasan ke cawangan, yang mana memohon agar Ibu Pejabat SBM dapat menampung 50% daripada peruntukan pembelian bangunan, dan 50% lagi akan ditampung oleh SBM, yang mana 50% yang ditampung oleh Ibu Pejabat itu tidak perlu dibayar balik, yang mana
akhirnya perkara tersebut ataupun yang saya boleh kata akhirnya ia akan menjadi hak milik SBM juga. Walau bagaimanapun dalam undian berbelah bagi yang telah pun dilangsungkan pada sekitar jam 4 lebih petang tadi, iaitu 4 lebih petang 26 hari bulan Disember 2020 tadi, memihak kepada tidak bersetuju ataupun tidak diluluskan usul tersebut. Dalam erti kata lain, 29 menolak ataupun 29 bersetuju berbanding dengan 53 tidak bersetuju. Diulangi sekali lagi, hanya 29 sahaja undian yang bersetuju agar pelaksanaan yang mana undian berpihak 29 bersetuju agar ibu pejabat menampung 50% bayaran untuk pembelian pejabat baru untuk SBM Cawangan Sabah dan yang lain-lain, dan 53 tidak bersetuju atas beberapa faktor yang mana telah pun dinyatakan tadi oleh beberapa ahli majlis presiden, dan juga Tuan Haji sendiri juga ada menyatakan jika undian ini dipersetujui ataupun diluluskan, bermakna kesannya akan terkesan kepada SBM Cawangan Perak dan juga Johor. Begitulah keadaannya dan juga senarionya yang berlaku. Tetapi apapun, perkara ini telah pun ditandatangani dengan baik serta bijaksana oleh ahli mesyuarat. Pada sebelah malam pula berlakulah satu majlis makan malam gilang gemilang ataupun gala dinner SBM ibu pejabat, yang mana dihadiri oleh ahli biasa dan ahli bersekutu, termasuklah juga beberapa jemputan dari Hotel Crystal Crown. Sekali lagi dimaklumkan, Hotel Crystal Crown ini adalah hotel bertaraf 4 bintang yang mempunyai ketinggian sebanyak 16 aras, dan biliknya juga begitu baik sekali. Untuk pengetahuan anda, seperti bilik yang sememangnya boleh menempatkan ahli keluarga juga, ya, boleh bawa keluarga. Satu bilik hanya dibenarkan 2 atau 3 penghuni sahaja berdasarkan kepada standard operasi pematuhan ataupun standard of procedures gara-gara penyakit pandemik COVID-19. Baik, setelah keputusan dikeluarkan pada jam 10 malam 26 Disember 2020, saudara, setelah borang pencalonannya yang diisi dan telah ditutup pencalonannya pada jam 3.30 petang pada tarikh tersebut, senarai yang mana kemenangan tanpa bertanding adalah untuk jawatan Timbalan Presiden, Setiausaha Agong dan Bendahari Kehormat, yang mana jawatan untuk ketiga-tiga ini dimenangi tanpa bertanding, yang mana kemenangan untuk jawatan Timbalan Presiden adalah Encik Muhammad Fikri bin Haji Mat Yusof mengekalkan jawatannya. Untuk Setiausaha Agong juga Encik Rosham bin Sidek serta Puan Jasmine Koo Kim Shin juga mengekalkan jawatan masing-masing di kerusi yang disandang sejak tahun 2018 ataupun lebih awal daripada itu juga. Untuk Encik Muhammad Fikri dari tahun 2016, beliau telah menang tanpa walaupun ada cabaran, tetapi begitulah keadaannya. Beliau telah menerajui kerusi ini sejak dari tahun 2014 hinggalah ketika dan saat ini. Mereka yang berhikmat ini
ataupun yang menang tanpa bertanding ini akan berkhidmat dari ketika dan saat ini sehinggalah tahun 2022. Yang dicabar pada ketika ini akan berlaku pertandingan satu penjuru ataupun dua penjuru, bukan satu penjuru, pertandingan dua penjuru untuk jawatan Presiden SBM. Sinarionya mudah. Tuan Haji Muhammad Nazari bin Haji Osman, penyandang kerusi presiden ini, sejak dari tahun 2010 beliau memenanginya. Hanya tahun 2012 saja beliau dicabar. Yang selainnya beliau tidak dicabar langsung. Dan termasuk yang ini, beliau akan ditentang oleh atau dicabar oleh Puan Nur Hazirah binti Muhammad Nur. Yang mana untuk pengetahuan anda, Puan Nur Hazirah binti Muhammad Nur ini juga aktif di Persatuan Keusahawanan ataupun Perkom. Jadi saya boleh meramalkan satu percaturan ataupun pertandingan taktikal yang agak sengit. Ini hanya pandangan saya selaku penjawat SBM. Walaupun saya tidak menjawat apa-apa jawatan di ibu pejabat, tetapi memandangkan saya adalah bendahari SBM Cawangan Pulau Pinang, maka apa yang saya boleh nyatakan adalah percaturan taktikal yang sengit antara Tuan Haji Muhammad Nazari bin Haji Osman selaku penyandang ditentang ataupun dicabar oleh Puan Nur Hazirah binti Muhammad Nur. 1 lawan 1, iaitu pertandingan dua penjuru. Selain daripada itu juga, jawatan untuk perebutan 8 ahli majlis presiden juga tidak kurang hebatnya. 5 telah pun ketika ini, setelah borang pencalonan yang dihantar telah pun ditutup, hanya 5 daripada 8 sahaja borang yang diterima. Dan yang telah pun berada dalam senarai adalah Encik Muhammad Mustazah bin Haji Muhammad Zain, Encik Khairul Azwan bin Wahab, iaitu Pengerusi Penganjur untuk Mesyuarat Agung Dui Tahunan SBM kali ini. Baik, saya boleh nyatakan kepada anda, Encik Muhammad Mustazah bin Haji Muhammad Zain adalah ahli SBM Cawangan Kuala Lumpur Selangor. Khairul Azwan bin Wahab adalah ahli SBM Kawasan Negeri Sembilan. Cik Siti Huraizah binti Roslan adalah ahli cawangan SBM Cawangan Kuala Lumpur Selangor. Di samping itu juga Dr. Ahmad Syamsuri bin Muhammad adalah ahli SBM Cawangan Kuala Lumpur Selangor. Dan Dr. Wong Hui Siu adalah ahli SBM Cawangan Kuala Lumpur Selangor. Yang mana kelima-lima mereka ini telah pun menghantar borang pencalonan. Dan setakat ini, sekiranya ada 8 borang yang diterima ataupun hanya 8 calon, maka mereka akan menang tanpa bertanding. Sekiranya sehinggalah ke pagi ini, nanti mesyuarat yang mana mesyuarat telah memutuskan untuk melanjutkan pengisian borang pencalonan ini kerana tidak cukup kuota lagi. Andainya apa-apa berlaku untuk pagi nanti, sekiranya pihak ibu pejabat ataupun mesyuarat menerima lebih daripada 8 borang pencalonan, maka pertandingan untuk merebut 8 ahli jawatankuasa Majlis Presiden akan berlaku. Sekiranya hanya 8 sahaja, maka kesemua mereka akan menang tanpa bertanding. 5 yang diisi ini masih belum lagi dikira menang, ya. Masih lagi belum dikira sah jawatan mereka, kerana masih lagi ada masa lagi untuk
ahli-ahli yang berhasrat untuk bertanding untuk merebut ataupun berkhidmat dalam ahli majlis presiden untuk mengisi borang. Apa jua kita sama-sama tunggu dan lihat apakah yang bakal berlaku di Dewan ataupun ballroom Crystal Crown Hotel Petaling Jaya Selangor Darul Ihsan dalam Mesyuarat Agung Dui Tahunan SBM edisi 13 Palang 2020. Baik, sama-sama kita lihat dan tunggu kesudahan pemilihan untuk kesemua ahli jawatan kuasa yang akan berkhidmat bagi tahun 2020 hingga 2022. Yang hanya telah mengesahkan jawatan masing-masing hanya ada 3 orang sahaja, iaitu Timbalan Presiden, iaitu Encik Muhammad Fikri bin Mat Jusoh yang juga turut akan mempengerusikan Exco ataupun Majlis Eksekutif ataupun Executive Council, Encik Roshan bin Sidik, Setiausaha Agung, dan Puan Jasmine Khoo Kim Shin, Bendahari Kehormat. Ketiga-tiga mereka ini, sebagaimana yang saya maklumkan, akan berkhidmat bagi sesi 2020 hingga 2022. Baik, setakat ini untuk anda dari kamar nombor 11 Aras 13 Crystal Crown Hotel Petaling Jaya Selangor Darul Ihsan. Jumpa lagi saudara. Sehingga itu, jaga diri dan jangan lupa, apa yang saya boleh kata, sentiasalah mengamalkan jadikan diri dan jagalah kesihatan anda dengan sebaik mungkin.